saya akan mempersilakan pembentang yang pertama, iaitu Al-Fadil Dr. Abdul Basit bin Haji Abdul Rahman, yang merupakan musyrif kepada Pondok Sungai Durian, Kuala Krai, dan beliau akan membentangkan kertas yang bertajuk Mempertahankan Kerajaan Islam Kelantan, Satu Kewajipan. Kertas beliau telah pun diedarkan dan kita boleh merujuk pada kertas tersebut. Dan tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Doktor untuk tampil menyampaikan pembentangan beliau. Falyatafaddal mashkura. Rendah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Zulkarnain selaku pengerusi majlis, yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Guru Ayah Mat selaku tuan rumah, dan semua para tuan-tuan guru, alim ulama, muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurniaan Allah kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, di Pondok Pasir Tumbuh yang disebut dengan nama Pondok Al-Ariqah binisbah di negeri Kelantan ini. Pondok yang lama, yang banyak berjasa, yang telah melahirkan tokoh-tokoh ulama, dan perhimpunan kita juga insya-Allah disirami dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla kerana dihadiri oleh para tuan-tuan guru negeri Kelantan ini yang cintakan keadilan, cintakan keamanan, cintakan kedamaian, dan ingin melihat Islam itu tertegak di bumi yang mulia ini. Karena itulah tajuk yang kita bincang pada petang ini, mempertahankan pemerintahan ataupun kerajaan Kelantan seperti yang sedia ada adalah merupakan suatu kewajipan supaya pagar yang dibina ini, benteng yang telah kita buat, yang Allah anugerahkan daripada lama dahulu lagi, kemudian pada tahun 90 diberinya tamkin ataupun kuasa yang sangat sedikit untuk mentadbir negeri ini, dan alhamdulillah kita telah tengok banyak kejayaan-kejayaan yang memberi kebaikan ataupun kemenangan kepada Islam itu telah terlaksana di negeri kita ini. Maka
Maka dengan itu, sebelum daripada saya baca kertas ini, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada para jemaah ahli ijtima' kita pada hari ini, apakah tuan-tuan rela negeri Kelantan ini akan dipenuhi dengan pusat-pusat hiburan dan mungkar? Rela tuan-tuan? Apakah kita akan rela akan lahir pusat-pusat maksiat yang akan dibuat secara terbuka di negeri kita? Apakah kita mau tengok anak-anak kita minum arak secara bebas dalam bandar-bandar di negeri Kelantan? Ini yang kita nak sebut. Maka dengan itu kita memperkatakan bahawa walaupun negeri ini dimomok dengan berbagai-bagai tuduhan, kononnya Kelantan mundur, tidak banyak pembangunan. Alhamdulillah di zaman hari ini orang celik 2 kali. Kalau dulu kita ada mata yang kita boleh tengok depan kita saja, tapi hari ini tuan-tuan bukan tengok dengan mata di kampung, tapi mata kita telah luas sampai ke antarabangsa. Kalau nak kata duduk di bawah pemerintahan yang berpaksikan kepada Islam ini mundur, tuan-tuan tengok di negeri lain semuanya sudah membangun, sudah ada jalan 4 lorong, air boleh basuh kereta belakang dalam rumah, kan masih berkarak juga macam kita juga. Ini realiti yang berlaku. Tetapi yang tidak ada di negeri lain, yang ada di Kelantan di bawah pentadbiran ini, iaitulah kita telah mengisytiharkan bahawa undang-undang yang tertinggi yang kita nak berdasarkan kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan juga kita tidak ada lesen rasmi untuk pusat-pusat mungkar, pusat-pusat hiburan dan juga benda-benda yang dilarang oleh syarak. Alhamdulillah. Maka dengan ini menjadi kewajipan kepada kita mempertahankan kedudukan yang ada ini supaya ia tidak diceroboh oleh mana-mana golongan. Sistem yang ada ini yang disebut dengan nama demokrasi, yang telah memberi kebenaran kepada rakyat untuk memilih, maka menjadi tanggungjawab tuan-tuan guru, para asatizah, para pelajar, sama ada orang pondok atau orang bukan pondok, orang awam muslimin dan muslimat, memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa kewajipan yang kita ada ini, mempertahankan apa yang ada ini adalah merupakan satu tanggungjawab yang besar. Kalau kita tidak mempertahankan, bermakna kita akan membiarkan orang menceroboh masuk, yang akan dibawa masuk ke dalam kampung, dalam bandar kita perkara-perkara mungkar yang tidak diingini. Maka kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Aku beri kepada kamu peluang, kamu tidak bercakap. Aku beri kepada kamu fursah lidah, kamu tidak menyampaikan. Aku beri kepada kamu kekuatan untuk berhujah, kamu tidak berhujah. Yang akhirnya kita boleh lihat depan mata kita sebagaimana di tempat lain. Nabi SAW telah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi mengatakan, abghadun nas ila Allahi salasatun. 3 golongan yang Allah SWT sangat murka kepada 3 kategori manusia. Yang pertama, mulhidun fil haram, orang yang buat kejahatan di tanah haram, sebab itu dia panggil dari sudut tempat tanah haram. Yang kedua, mubtaghim fil islami sunnatal jahiliyah, orang yang mencari di zaman Islam, nak mencari adab-adab jahiliyah, nak bawa balik, nak buka balik kelab malam, nak buka balik, nak beri kebenaran itu dan ini, pesta tu pesta ni. Ini semua orang mencari amalan jahiliyah di dalam Islam. Kalau kita tidak mempertahankan dan tidak bertanggungjawab memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa ini adalah merupakan tanggungjawab yang mesti kita buat, maka kita akan ditanya, apakah kamu membiarkan orang yang mencari amalan jahiliyah untuk dihidupkan dalam masyarakat, berselindung di sebalik nama budaya, berselindung di sebalik nama apa saja, tak usah sembunyi, asalkan dia mungkar dan maksiat, maka menjadi tanggungjawab kepada kita, iaitulah kita mesti menentang dan mengingkari. Tidak ada perkara yang tanggungjawab ini. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, dalam ayat yang selalu kita baca, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khairu ummatin, kenapa kamu menjadi umat yang terbaik? Sebab apa kamu menjadi umat yang terbaik? Sebab kamu bertugas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu telah menyuruh, mengajak manusia melakukan kebaikan. Kita ajak orang beribadat kepada Allah, kita ajak orang mengabdikan diri kepada Allah.
jauhkan diri daripada syirik dan segala kemungkaran. Ini tugas kita. Kita mengajak manusia supaya melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita juga mengingkari, mencegah kemungkaran. Maka dua tugas ini, wa tu'minuna billah, yang menjadi tonggak kepada perjuangan itu, iaitulah beriman kepada Allah. Maka Allah Ta'ala beri kepada kita jawatan khaira ummatin ukhrijat linnas. Alhamdulillah, banyak lagi tanggungjawab yang akan dapat kita lihat. Itu sedikit mukaddimah yang saya sampaikan. Dalam kertas yang ada di tangan para jemaah sekalian, iaitulah ayat daripada surah As-Saff ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, hendaklah kamu jadi penolong agama Allah. Bagaimana kita nak tolong agama Allah? Iaitulah kita menegakkan agama ini di dalam kehidupan kita, menegakkan kehidupan ini dalam negara kita, dalam masyarakat kita, menegakkan agama ini dalam seluruh alam yang disebut ini. Allah SWT tidak hantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya kepada orang Arab. Wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin, dihantar kepada semua orang. Maka ansarullah di sini kita lihat bermakna kita mesti mempertahankan agama ini, mesti mempertahankan Islam ini berdasarkan kepada wahyu Al-Quran, kitab, sunnah, pandangan para ulama, al-ijma' dan qiyas yang telah disebut itu. Maka kita lihat bagaimana nak jadi penolong agama Allah, iaitulah kemestian hidup dan beramal untuk Islam, penggabungan diri ke dalam Islam. Bila kita mengucap dua kalimah syahadah, aku telah menjadi orang Islam, pada ketika itu kita wajib beramal dengan hukum Islam. Bermula daripada rukun yang pertama, mengucap dua kalimah syahadah, diikuti dengan salat, puasa, zakat, haji. Mari pula rukun iman, mari pula jihad fi sabilillah, mari pula akhlak. Innama bu'istu liutammilakal akhlak. Maka semua ini adalah merupakan tanggungjawab yang mesti kita hidup. Selagi perkara ini tidak dapat terlaksana, selagi perkara ini tidak dapat dilaksanakan, maka kita nampak kepincangan yang berlaku dalam masyarakat. Orang Islam yang mentadbir negara kita telah berapa tahun menerima amanah itu daripada tanggungjawab itu daripada British, tapi mereka tidak sanggup, tidak berani untuk mengisytiharkan bahawa dustur, undang-undang yang tertinggi bagi kita iaitulah Quran dan hadis, tapi masih lagi mengagungkan undang-undang yang sedia ada. Kalau kita nak lihat dalam sejarah ini, sejarah negeri Kelantan saja yang saya nak sebut. Cuba tengok dalam kertas kita ni ada sebahagian senarai di muka surat 3. Kelantan dan Islam. Kelantan dan Islam ini dasar membangun bersama Islam itu disebut pada tahun 1990. Walaupun perjuangan kita daripada awal lagi semuanya menuntut dasar Islam berdasarkan kepada Quran. Tuan-tuan boleh baca senarai ini, saya tak nak baca, tengok di sini, kita ringkaskan masa. Yang naknya waktu mula-mula Yang Amat Berhormat Tuan Guru kita pegang jawatan Menteri Besar, tuan-tuan boleh baca sejarah ini dalam buku majalah Al-Qiyadah. Cara apa dia sebut? Tok Guru telah beritahu kepada pegawai di SUK pada waktu itu bahawa saya tak boleh, tak lena tidur walaupun jawatan sudah Menteri Besar sudah ada, dengan sebab duit keuangan kerajaan ini masih duduk di bank riba. Dan saya tengok pegawai-pegawai kita di SUK ini ramai masih lagi yang tidak tutup aurat. Macam mana nak buat? Ini sejarah. Pegawai keuangan cuba cari, pegawai di SUK cuba cari jalan, maka tidak ada cara lain kecuali pindah duit-duit yang ada ini, dipindahkan, diletakkan ke dalam bank Islam, baru terlepas daripada sistem belenggu riba yang ada. Bank Islam sudah ada lama,
dan diasaskan oleh kerajaan Malaysia. Tapi kenapa tidak terfikir orang-orang yang sebelum daripada itu bahawa kita juga nak kepada ini? Ini yang kita katakan membawa perubahan ke arah Islam semampu yang kita boleh buat. Contoh yang kedua yang disebut tadi tentang pakaian. Bila sebut tentang peraturan pakaian kepada pegawai kerajaan yang ada di pejabat, pekeliling daripada kerajaan Malaysia sudah ada pakaian sopan. Wanita sopan, laki-laki pakaian sopan. Pakaian laki-laki ada cara dia sendiri. Jadi macam mana nak Islamkan benda ni? Hanya dengan menambah pakaian sopan itu menutup aurat. Itu saja tambahan. Tapi kalau kita tidak membangun di bawah dasar Islam, orang tidak mampu walaupun menambah hanya satu perkataan disebut dengan nama perkataan tutup aurat. Para jemaah, di sinilah baru kita nampak tidak kecil rupanya mendapat kekuasaan pemerintahan apabila dalam hati kita, dalam kepala kita ada pemikiran nak beramal dengan Islam. Ketika itu kita akan terasa bahawa tanggungjawab ini adalah merupakan tanggungjawab yang besar. Dan yang kita nampak, mungkin ada sebahagian daripada hari ini orang duk sebar sana sini bahawa walaupun nama membangun sama Islam, tapi ada juga tempat-tempat tersembunyi buat maksiat. Itu tidak dinafikan. Sebagaimana orang yang beriman sendiri mengaku sudah beriman, belajar Quran hadis, tapi masih juga terjebak dengan kemungkaran. Itu tidak dapat dinafikan. Tapi rasmi tidak ada. Tidak ada lesen rasmi yang dikeluarkan untuk melakukan maksiat dan mungkar. Orang guna saluran rasmi, apa nak buat? Ini kawasan kami, awak tak boleh masuk. Itu ni kena pergi Putrajaya baru selesai masalah. Kau macam mana? Ini kita yang kita fikir hari ini, dalam kuasa yang terhad yang kita ada hari ini, hanya kita boleh bincang setakat itu. Maka menjadi tanggungjawab kepada kita. Tanggungjawab pemerintahan ini, tengok dalam muka surat yang kedua, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah SWT perintahkan supaya amanah ini diberikan kepada ahlinya. Apabila kita wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, bila kamu jatuhkan hukuman mesti berhukum dengan keadilan. Bila jatuh hukuman mesti berhukum dengan adil. Sampai ke akhir ayat ini, Suratun Nisa ayat 58-59. Cuba kita tengok huraian ahli tafsir. Ayat ini ditujukan kepada para pemimpin dan pemerintah. Apa yang ditujukan? Agar mereka menjaga amanah dan memerintah dengan adil. Sesungguhnya mencuaikan amanah dan keadilan membawa kepada kehancuran umat dan runtuhnya negara. Sehubungan dengan itu adalah menjadi kewajipan bagi umat Islam untuk memastikan wujudnya sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan kewajipan yang tersebut. Jadi kalau kita serahkan, sebagaimana ada orang Badui datang tanya Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, bila berlaku kiamat? Bila berlaku kiamat? Nabi tak jawab. Selepas Nabi kita bucak, Nabi kata, manis sa'il, siapa tanya tadi? Pakcik yang bertanya jawab, dia kata, anha ana ya Rasulullah, saya. Nabi kata, iza dunyatil amanah fantadhiris sa'ah. Apabila amanah itu telah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Orang tanya Nabi, wa kaifa idha'atuha ya Rasulullah, bagaimana idha'ah, nak mensia-sia itu bagaimana? Kata Nabi SAW, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila diserahkan urusan ini kepada bukan ahli dia, maka dalam kewajipan kita hari ini, kita nak serah orang yang memimpin, yang menjadi ketua, mesti dalam kepala dia ada pemikiran, ada kira-kira, ada perkiraan bahawa Islam itu mesti dilaksanakan. Islam itu mesti ada depan mata dia, barulah kita rasa tenang bahawa apa yang mereka lakukan itu mesti berlandaskan kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kita lihat. Jadi dasar ini, dasar dengan sebab dasar yang kita ada, itu secebis kuasa yang dapat. Walaupun tidak dapat semua, kata di mengikut kaedah usul, dia kata mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Benda yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kita buat sebakat mana yang kita dapat. Hari ini kita nak buat semua, terlibat dengan perlembagaan, tak apa, hak perlembagaan tu nanti ada masa kita boleh ubah, kita ubah.
Tapi kena ingat, ubah tak ubah di sini ada dalam perbincangan kita di bawah ini, iaitulah tentang menentang kerosakan muka surah 4. Wajib mempertahankan kerajaan, membangun bersama Islam ini. Kenapa? Mempertahankan kerajaan Islam merupakan tanggungjawab beragama dan satu jihad pemerintahan dalam Islam, kerana mereka merupakan pengganti kepada an-nubuwah yang asal pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disambung oleh para khulafa ar-rasyidun dan para khulafa yang lain, al-umara. Hari ini bila tidak, maka pentadbiran yang ada ini, iaitulah mestilah kita menegakkan dalam negara berlandaskan prinsip dan dasar agama yang menekankan konsep ihsan, keadilan dan kebajikan. Ini yang kita nak. Dasar agama yang menekankan konsep ihsan, buat baik kepada orang, keadilan dan kebajikan. Apa yang telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan di bawah PAS negeri Kelantan ini menunjukkan keseriusan mereka untuk benar-benar melaksanakan Islam sebagai ad-din di bawah bidang kuasa yang dibenarkan. Kita letak di situ. Kalau tidak, ramai orang duk kritik, kenapa tak buat, kenapa tak buat. Bila kita nak buat, halangan tu ada. Bila nak buat, halangan tu ada. Perli tak payah perli. Kita kata di bawah kuasa yang kita ada, kita buat setakat yang mampu. Oleh itu wajib bagi setiap Muslim Kelantan yang beriman untuk mengekalkan Kelantan di bawah kerajaan seperti yang ada ini. Tidak ada alasan untuk rakyat Kelantan menolak kepimpinan negeri ini, sama ada daripada Tuan Guru ataupun siapa saja yang menerajui negeri Islam di Mekah. Kita kata kepimpinan Islam yang menerajui kerajaan ini, kerana dasar yang merujuk kepada Al-Quran hadis adalah suatu yang wajib dipertahankan oleh setiap Muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul. Menolak dan membelakangkan adalah dikira suatu dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Ini ada orang tanya pula, ada dosa pahala kau mengundi? Subhanallah. Apa benda yang tak ada dosa pahala dalam hidup kita? Nabi kata wa fi budu'i ahadikum sadaqah. Duduk dengan isterimu pun boleh dikira sedekah, boleh pahala. Ini urusan pentadbiran yang kita nak tengok mercu tanda yang memimpin negeri ini ke arah mana mereka nak bawa. Kita nak biarkan orang-orang yang telah terbukti di negeri-negeri pimpinan di bawah pentadbiran mereka banyak berlaku perkara-perkara yang tak perlu diulaskan, yang tak perlu kita buat tuduhan, kerana tak payah tuduh. Tuduh-tuduh ni benda tak ada bukti. Yang sudah ada bukti tak payah tuduh, tengok je lah. Yang seterusnya, menentang kerusakan dan kezaliman adalah satu jihad. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru umat Islam untuk memerangi kerosakan dalam negara dan menganggapkan adalah lebih afdal daripada menentang serangan dari luar. Ini disebabkan kerosakan dalaman menyediakan jalan bagi serangan dari luar. Macam kita lah nak sebut, manusia hari ni dia ada hati. Nabi sebut ada satu ketua dalam tubuh kita ni, iza fasada fasadan nas. Bila rusak-rusak, sama juga dengan ada rusak dalam, dia akan rusak di luar. Rusak hati, perangai lain pun sama juga. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang afdal itu ialah kalimah yang benar di sisi pemerintah yang zalim. Mana kita bagi cakap. Dalam hadis lain Nabi kata sayyidus syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib wa rajulun qama ila imamin jairin fa amarahu wa nahahu faqatalah. Ini kata sayyidus syuhada, ketua orang mati syahid Hamzah bin Abdul Muttalib, pak saudara dia yang syahid dalam peperangan Uhud tahun yang ketiga. Hamzah seorang saja, Nabi tak tutup pintu, masih buka ruang. Wa rajulun qama ila imamin jairin, mana-mana laki-laki yang bangun menentang kemungkaran, fa amarahu wa nahahu faqatalah, dia suruh, dia larang, dia dibunuh. Orang ini termasuk dalam sayyidus syuhada. Maka kelebihan ini sangat besar. Dalam konteks negara Malaysia, kita tidak kata jihad kita ini kena bawa senjata, jangan. Tak payah pergi jauh-jauh. Jihad setakat mana yang dibenarkan, iaitulah jihad menentang kezaliman dan penindasan dalam negara dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem demokrasi yang ada hari ini. Demokrasi yang ada ini manfaat. Kaedahnya ialah dengan kita memilih pemimpin atau calon khas untuk negeri Kelantan ini, calon PAS. Tak payah duk cari jauh-jauh. Maka tu nak makau tengok bola kena selalu. Dan
ulama telah mengeluarkan fatwa mensia-siakan undi. Macam hari ni dia main-main, dia pergi pakoh tak terlalu salah jadi undi rusak, itu pun satu kesalahan. Apalagi kalau langsung tak mengundi, itu pun satu kes lagi. Jadi mengundi biar betul. Orang ni mengundi salah, tak mengundi pun salah, tapi mengundi biar betul. Apa yang betulnya untuk Kelantan ini? Apa yang betul? Nak undi apa? Kau rahsia, tak boleh hoyak. Setengah orang tak boleh hoyak, undi rahsia. Tak payah rahsia-rahsia lah kita kata selalu sebenarnya. Ataupun dalam konteks yang ramai ini, calon yang layak, yang sesuai untuk berada di parlimen dan juga untuk mentadbir pemerintahan, insya-Allah. Kalau tak dapat pemerintahan, untuk menegur dan menentang penyelewengan yang berlaku dalam dan kerusakan yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa. Sehubungan dengan itu, segala bentuk usaha dan gerak kerja ke arah memastikan tercapainya matlamat sebablah dikira sebagai jihad yang afdal. Adalah suatu sangkaan yang silap bahawa kemungkaran hanya terhad kepada zina, minum arak dan apa yang ada pada makna keduanya. Bahkan kata ulama, menghina kehormatan rakyat adalah suatu kemungkaran yang besar. Hari ini pula menghina kehormatan orang Islam, satu jenayah yang besar. Sama ada kita tak kira siapa, parti mana pun, kita beri nasihat bahawa jangan duk sebar video-video lucah yang memalukan negara, mendidik anak-anak seolah-olah ini hala tuju negara yang kita nak pimpin, main dengan gambar-gambar lucah sendirilah. Ni pelajar, ni orang-orang muda-muda, pemuda-pemudi Islam, jangan duk main dengan Facebook, ambil je gambar, tengok orang buat, like. Bahkan siapa saja fitnah, tak kira parti mana, jangan bermain, kerana ia menimbulkan fitnah dan kita buat dosa terhadap Allah Azza wa Jalla. Kita bagi nasihat kepada semua pihak, jangan bermain dengan masalah ini. Ada setengah orang kata gurau ya, lah, menggurau ke sungguh bila kita share, kita like benda ni, seolah-olah kita telah menyetujui kemungkaran yang dibuat oleh mereka. Kita jangan duk kira mungkar tahap saminu arak, mungkar main Facebook pun termasuk juga, mungkar bawa berita pelesu dalam TV, itu lagi besar. Dalam sat khabar, hadis wala haraj, itu cukup dahsyat. Menipu dalam pilihan raya adalah kemungkaran yang besar. Tidak memberikan kesaksian dalam pilihan raya, tak mengundi, adalah kemungkaran yang besar, kerana ia menyembunyikan kesaksian. Menyerahkan pemerintahan kepada bukan ahlinya adalah kemungkaran yang besar. Kita tahu dah orang ni rasuah banyak, maklumat sudah dapat contohnya, kenapa kita nak beri sokongan lagi? Tak. Mencuri harta awam adalah kemungkaran yang besar. Memonopoli barangan yang diperlukan oleh orang ramai kepada individu tertentu, mungkar. Menahan manusia tanpa jenayah yang diputuskan oleh mahkamah yang adil adalah mungkar. Menyeksa manusia dalam penjara, dan banyak lagi tuan-tuan boleh tengok di sini, rasuah, penyelewengan, penindasan, sekat hak rakyat, tidak memberi peruntukan yang sepatutnya di negeri kepada negeri yang memenangi pilihan raya secara rasmi adalah kemungkaran. Begitulah kita mendapati ruang bagi kemungkaran semakin meluas, hinggakan ia mencapai kebanyakan perkara yang dianggap oleh manusia sebagai urusan asasi bagi politik. Seolah-olah masuk politik, ni yang kita nak. Apakah seorang Muslim yang cintakan agamanya dan sentiasa berusaha memperolehi keredaan Tuhannya akan berdiam diri ataupun lari berundur dari medan apabila berhadapan dengan kemungkaran dan sebagainya kerana takut ataupun mahu menyelamatkan diri? Perasaan seperti ini sekiranya tersebar di kalangan umat, maka telah berakhirlah risalahnya dan mereka akan terhapus, kerana mereka telah menjadi umat lain, bukannya suatu umat yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita baca tadi, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas, bukan sifat mereka lagi. Maka dengan itu Nabi SAW telah memberi kepada kita hadis yang jelas. Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa dia tengok kemungkaran, ubah dengan tangan. Tak mampu dengan tangan, dengan lidah. Tak mampu dengan tidak lidah, barulah pergi kepada hati. Hari ini dengan tangan, di dalam sistem demokrasi yang mampu kita buat, iaitulah pangkah. Kalau bersistem jihad fisabilillah, baru kita bawa senjata, bawa tombak, bawa bom. Tapi hari ini kita tidak ada bom, yang kita adanya hujung pensil, dan kita masih lagi boleh berjihad dengan lidah, menyatakan kebenaran, memberitahu kepada masyarakat kemungkaran yang berlaku,
maka ini semua adalah tanggungjawab kita. Kalau tak mampu juga mesti pergi dengan hati. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia kata apa? Sayakunu umara fata'rifuna wa tunkirun. Selagi akan datang pemimpin-pemimpin yang kamu kenal dan kamu engkar perbuatan mereka. Banyak penyelewengan yang dia buat. Faman arafa bari'ah. Nabi kata siapa dia tahu penyelewengan mereka, dia menjauhkan diri, faqad bari, dia selamat. Waman ankara salima. Siapa dia engkar, selamat. Waman kariha bari'ah. Siapa dia benci, selamat. Jadi dalam hadis ini beberapa riwayat. Siapa dia tahu, dia jauhkan diri, dia akan selamat. Siapa dia berani, engkar, dia selamat. Siapa tak berani, kariha, dia benci, dia masih lagi boleh selamat. Yang tak selamatnya, walakin man radiya wa taba. Yang bahayanya orang yang ikut, orang yang sokong, ini yang bahaya. Maka selamatkanlah diri kita, para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, daripada memberi sokongan kepada orang yang sudah terbukti. Negara kita ni kalau tengok dalam indeks rasuah begitu tinggi, kalau tengok keruntuhan projek-projek yang besar-besar juga tinggi, kalau tengok apa saja yang ada dalam statistik yang ada ini cukup tinggi, maka sudah memadailah daripada tiga-tiga kategori tadi, tahu, engkar dan juga benci. Maka kebencian yang boleh kita tunjukkan di sini iaitulah dengan cara sistem yang diberi kepada kita, iaitulah sistem demokrasi. Akhirnya dari penjelasan di atas dapatlah kita simpulkan bahawa adalah menjadi kewajipan bagi kita selaku rakyat dan para ulama di Kelantan untuk memastikan kerajaan yang ada sekarang ini dapat dipertahankan dan memastikan kegagalan, memastikan kekalnya ma'ruf dengan terlaksananya dasar membangun bersama Islam dan terhapusnya segala bentuk kemungkaran dan maksiat yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kita juga abaikanlah kalau ada seorang dua di kalangan orang pondok juga. Dulu mendakwa persatuan pondok, bila kita kata mana pondoknya, hari ini tinggal minda pondoknya ada. Dah pondok tak ada, tinggal minda. Sikit lagi tinggal pondok apa, wallahu alam. Jadi orang-orang macam ni telah mencelarukan kita, bukan mencelarukan, tuan-tuan daripada golongan pondok. Kita rasa malu dengan permainan yang telah dibuat oleh sebahagian daripada orang kita, mencanang sana sini. Kalau dulu sangat kafe jerak, hari ni kafe harbi lagi. Orang dengar kafe harbi ni nanti apa tak tahu, dia kata mengotak aja dengar. Zaman dulu sangat kafe gijerak. Ni tahun 2000 lebih ni, zaman moden teknologi ni, kafe harbi pula keluar. Jadi saya harap sangatlah kepada tuan-tuan guru al-fadhil, tuan-tuan guru kita, jihad kita iaitulah menjelaskan kepada masyarakat semua permainan-permainan itu adalah merupakan hasutan syaitan untuk mencoba memesongkan kepahaman umat Islam ini dengan berbagai-bagai cara. Itulah yang kita rasa yang boleh saya sampaikan. Kita juga perlu memahami bahawa tugas kita untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kezaliman melalui wasilah pilihan raya adalah merupakan jihad untuk zaman ini, dalam sistem yang ada ini, yang pastinya insya-Allah mendapat ganjaran daripada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza diucapkan kepada Al-Fadhil Dr. Abdul Basit bin Haji Abdul Rahman atas pembentangan tadi. Dan saya yakin pembentangan yang jelas itu sama-sama kita fahami, dan tugas kita selepas daripada ini ialah berjihad, ya. Dan jihad kita dalam konteks di negara kita ialah memastikan tertegaknya kebenaran dan terhapusnya kezaliman melalui wasilah pilihan raya yang akan kita hadapi tak lama lagi.